Bismillahirrahmanirrahim. Wala taq'ud ala abwabil haras. Wala taq'ud ala abwabil harat. Pamanis ta'addas tamadda fa iza hayya laka al isti'dada fataha laka babal istimdadi. Wa man ahsana qar'al babi futihalah. Parubba talibin asa'a qar'al bab parudda lisu'i adabihi wa lam yuftah lahu. Wa aksaru ma utiya al-ibadu min qillati samti. Jangan engkau duduk di pintu-pintu jalanan. Jangan engkau duduk, maknanya bertakung sembang tepi-tepi jalan tu, itu makna elakkan. Maka siapa yang telah bersiap sedia, pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah larang. Tiba-tiba sahabat kata, ini jadi kebiasaan kami ya Rasulullah, boleh ke? Rasulullah kata, kalau nak duduk kamu kena tunaikan hukukut tarik, hak-hak jalan. Kalau maksiat kamu nampak, kamu kena pergi teguh. Oh, kalau tak mampu, jangan. Tak darat kita kan orang betul-betul aurat jangan macam melintas kan, pening kepala. Tak dapat lagi lah. Senang jangan duduk tempat tu. Dan banyak di segi sini khawatir, banyak gangguan hati kita banyak. Setiap benda banyak kita lihat, banyak memberi sentuhan pada kalbi. Ya, daripada mata diturun ke hati. Semua benda yang kita lihat akan diterjemah di dalam. Jadi kalau kita duduk lihat banyak persoalan dalam akan berlaku. Ya, jadi banyak syawaril mengganggu zikir kita kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang telah bersiap sedia, nasaya pasti mendapat limpahan kurnia. Ya, paman ista'adda istamadda. Pada siapa yang membuat persiapan, maka dia akan mendapat istamadda, makna bantuan, madad akan dapat, ataupun dipanggil faid, limpahan kepada kalbi bila seorang itu melakukan persiapan. Gelas bila kita bersihkan cantik, maka layak dituang dalamnya air minuman yang berbagai jenis. Pinggan begitu juga, bila dibersihkan layak dia dituang dalam dia makanan yang berbagai jenis. Ya, mangkuk, piuk. Walhasil apa? Persiapan. Pembersihan adalah awal. Bila dibersih saja, maka dia akan dituangkan. Begitulah qalbi insan. Tak payah kita minta, kita bersihkan betul-betul daripada yang lain, menghadap betul dengan dia, dia akan dapat limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan dia. Maka apabila dia telah menyediakan bagimu persiapan, pasti dia membukakan bagimu pintu limpahan. Siapa yang membuka, menyediakan hayya'ah wallahu ta'ala. Tuhan yang menyediakan bagi engkau al-isti'dad, persiapan-persiapan banyak kan, persiapan untuk ibadah. Dia juga fatahalaka babal istimdad, dia juga yang membuka pintu madad, mana pintu bantuan-bantuan kerohanian. Itu maksudnya. Walhasil kita tunaikan apa? Isti'dad, persiapan. Dan persiapan yang merupakan tanda nur sudah ada dalam jiwa manusia. Pada hadis Nabi kata, inna nura iza dakhalal qalba infasaha wan syarah. Qila hal lidzalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am at-tajafi an daril ghurur wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Ya. Nur bila masuk dalam kalbi insan, nur iman, nur ma'rifah, nur futuhat, macam-macam nur ada tu, maka hati itu akan lapang dan tenang, bersifat arif. Ya, sebab orang arif bila dibuka, kalbi dia akan tenang. Ketenangan dia billah la bil khalaik. Tenang hati dengan Tuhan, bukan tenang hati dengan makhluk. Orang yang mengambil ketenangan hati dengan makhluk, orang itu orang yang mencari masalah, dan dia akan dibalakan dengan ketidakketenangan. Ya, dia tenang dengan apa? Dengan duit, habis jawab dia. Dia tenang dengan apa? Dengan makan, habis jawab dia. Ya, dia kena tenang, dia sukun hati dengan Tuhan, baru dia betul. Bi fal yafrah. Jadi bila ada limpahan tadi, dia akan dapat satu ketenangan kalbi dia dengan Allah SWT. Lalu sahabat tanya, adakah tanda yang kami itu dapat ada nur, ada ketenangan dalam jiwa? Rasulullah menyatakan 3 tanda. Naam, Rasulullah kata. Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur.
hati dia, qalbi itu, at-tajafi andari ghurur, renggang daripada dunia yang menipu daya. Dia ambil dunia, betul-betul dijaga dunia yang boleh membawa dia mentaati perintah Tuhan. Kalau ada pun dunia istilah ikhtilat bercampur dengan unsur nafsu, semua dia potong. Sebab ini bahaya, kanser dalaman kita ni. Satu, at-tajafi, bermakna kalau qalbi dia belum renggang dengan dunia tersebut, mana hati dia belum ada nur yang sempurna. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud, hati dia sentiasa Allah Ta'ala gerakkan kembali mengingati akan tempat dia nak balik. Ya, sentiasa dalam kepala dia mikir, aku dalam alam barzah macam mana nak jawab ni besok, bangkit yaumil mahsyar macam mana nak menghalangi suasana hisabnya, penimbangannya dan seterusnya. Suasana amat besar dari dalam kepala dia, sentiasa dia memikirkan benda itu. Maka tindakan dia apa? Wastidad lil maut qabla nuzulil maut, membuat persiapan mati sebelum kematian. Itu mana ista'adda. Jadi bila dia buat persiapan, maka dia akan dapat istamaddah, madad, bantuan Tuhan akan beri. Itu maksudnya. Kita buat persiapan, kosongkan qalbi kita dan isikan dia dengan benda yang disuruh, ilmu, amalan dan sebagainya, maka Tuhan akan bantu. Itu kaedah dia. Dia panggil fight. Aisyah Sufi dia panggil fuyudat atau fight, limpahan-limpahan dalaman. Dan siapa yang mengetuk pintu dengan cara tertib, pasti akan dibuka pintu untuknya. Kita ketuk pintu orang, tak sekali, nama-nama dibuka lah. Dibuka dengan tertib. Dia pergi orang tu honggah pintu ni kan. Nanti dia buat belantan kan, dia capur punya pula ni, pergi honggah pintu rumah. Ya, ketuk dengan tertib, dengan cara betul, adab-adab dia. Kita kena ketuk pintu orang, kena adab kan. Pergi rumah orang, ketuk pintu jangan depan. Ya, adab dia kita duduk sengit belah tepi. Ketuk, kemudian kalau dibuka sekira-kira kita tak nampak apa dari dalam rumah. Ini dibuka nampak kawan tu. Kawan tu tengah belenging mula tu, lagi malu. Kan? Tak dibenar kita menengok suasana dalam rumah tanpa izin. Kadang-kadang dia tak kemah rumah dia kan. Berselerak lagi dia pembuka pintu kita nampak. Kita pula kaki pula bawa mulut. Oh, rumah dia macam sarang tikus ni. Dah mengumpat pula dia, haram hukum dia. Jangan kita menengok tempat dalam rumah kawan. Tutup pintu, duduk tepi. Bila dibuka sikit, dia kata nanti kejap, mana dia belum siap lah tu. Oh, nanti kejap. Mana biar dia kemas tu. Ini dia tolak pintu kawan, kebetulan kawan tak tutup pula, tolak masuk. Oh, dia segegah pula kawan, pontang panting kawan dalam rumah tu. Kau nampak kalau ada pintu aurat terbuka, masuk haram hukum kita masuk. Ya, kita ketuk pintu sampai dia kata masuk, baru kita masuk. Kalau sampai 3 kali bagi salam tak ada juga, baliklah. Datang kali lain pula, kan? Sebab kita tak ikut adab. Apa adab dia? Dia suruh datang pukul sekian, kita datang pukul lain. Tu tak jaga adab. Kita berdoa, kerana doa tak jaga adab. Kita doa, kita doa tak dapat sebab adab tak jaga. Doa lagi, jagakan adab, insya-Allah akan dibuka. Itu cara maknanya. Jadi barang siapa yang mengetuk pintu, ya, waman ahsana qara'al bab, siapa yang mengelokkan cara adab mengetuk pintu Allah Taala, futihadahu, saya dia akan dapat futuhat, pembukaan makrifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, di waktu yang paling elok kita mengetuk pintu. Semua ketuk tentang cara, tapi yang paling elok ada pijau fil lail, pada tengah malam. Itu maksudnya. Ya, ibadat paling hebat tengah malam tu. Man talabal ula sahiran layali, siapa menuntut ketinggian dengan Allah Taala, jawab dia apa? Sahiran layali, naklah dia berjaga malam. Ya, kalau tak berjaga malam, dia payah dapat jalan makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tengok wali-wali besar sampai peringkat awan tak tidur pun ada tu. Ya, dia tak tidur malam tu. Sebab kaedah dia itulah, ya. Man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa diberikan kemanisan munajat dengan Tuhan, maka hilang perasaan mengantuk. Itu dia. Ya, tarikan lazat dengan Tuhan tu. Atau rahsia-rahsia yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Jarang sekali orang menuntut sesuatu, mengetuk pintu dengan cara yang buruk. Ya, tutup pintu orang, kita honggah pintu ni, marah rentan ni. Itu cara ketuk ya betul. Kalau berdoa pun cara dia berdoa dengan betul, dengan adab. Ya, sebab doa tu disuruh, tapi kena jaga adab. Adab pertama kita berdoa kenapa? Sebab ia arahan. Ud'uni astajib lakum. Sebab tu mana engkau suruh berdoa, maka aku pohon ya Allah. Satu. Yang kedua, izharul faqri,
menzahirkan fakir. Kita berdoa sebenarnya nak menzahirkan fakir kita, hina kita dengan Tuhan, bukan nak paksa Tuhan, bukan nak ajar Tuhan, bukan nak ingatkan Tuhan. Jangan ada dalam doa seolah-olah nak ingat. Kita kan minta dengan orang sebab orang tu terlupa kan. Kita minta, oh ya sebab tu minta kau terlupa. Contohnya kita minta hutang, dia terlupa tu kan. Tuhan Maha suci daripada sifat yang tersebut. Bukan makna Tuhan terlupa, dan bukan kita minta sebab nak ajar Tuhan kena beri aku yang ni, bukan. Ya, izhar fakir kita dengan Tuhan. Dan ada lagi fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kena, bukan waktu yang kita kena. Kita minta, serah pada dia. Dia nak beri cepat, nak beri lambat, nak tukar, nak apa, serah ke dia. Itu adab. Tapi bila tidak ada adab, kita minta doa tujuan nakkan khabuan kita itu, itu jahat adab. Kadang-kadang doa tidak dimustajabkan sebab melanggar adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia ketuk pintu tak kena cara. Itu. Jarang sekali orang yang menuntut sesuatu mengetuk pintu dengan cara yang buruk. Pasti ia akan ditolak kerana buruk adab itu. Dan tidak dibuka pintu untuknya. Kebanyakan sifat yang dikurnia bagi hamba Ta'ala Subhanahu Ta'ala ialah kurang diamnya. Itu antara ini. Aksaru ma utiyal ab, banyak barang yang diberikan hamba min qillatis sumti, ya, daripada sedikit diam. Maknanya apa? Diam adalah satu ibadat yang sangat besar, ya. Diam sama ada zahir atau batin. Diam zahir tu sebab Nabi kata apa? Man kana yu'minuna billahi wal akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, naklah dia bercakap yang baik atau dia diam. Kita buka je mulut, pastikan kalam kita ni malaikat kanan yang tulis, bukan yang kiri. Itu maksudnya. Ya, kalau mula mengumpat, itu yang kiri tulis kan. Mengumpat kata orang macam-macam lah kan ni. Betul kaedah ni, bila banyak bercakap dia akan sangkut. Iza kasural kalam kasural khata, wa iza kasural khata kasural zunub, wa iza kasural zunub pannaru aula bih. Bila siapa banyak bercakap, dan saya banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka tu utama untuk dia. Itu maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang dijamin syurga hidup-hidup, ya, dia basuh batu tu, dia masuk dalam mulut dia. Dia tanya kenapa dia buat sedemikian, dia kata aku nak mengurangkan bercakap. Padahal dia bukan calang orang, ya, sahabat kanan, sayap kanan Rasulullah SAW. Itu maksud dia. Jadi dalam mengurangkan percakapan, itu tanda seorang tu baik, ya. Itu. Kemudian falau taqarrabta ila Allahi la sami'ta mukhatabata ala dawami fi suqika wa baitik. Falau taqarrabta, jikalau engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau mendengar khitabnya. La sami'ta mukhatabah, dia ada makam mukhatabah. Yang apa? Tuhan akan khitabkan dia, maknanya bertawajuh tepat, maka ada kalam-kalam ruhani yang akan dapat daripada isyarat-isyarat yang betul lah, ya. Jadi kena tahu syarat mukhatabah, benda tu betul mukhatabah. Kadang-kadang bukan mukhatabah, dia perasaan mukhatabah pun ada juga dan ni. Yang perasaan dia masalah. Dia khitab secara berkekalan, ya, ala dawam tu. Di mana fi suqika wa baitika, ya, secara berkekalan di kedaimu, suq di mana pasar gitu, dan di rumahmu, ya. Falau taqarrabta ila Allah. Jadi maksudnya apa sini? Hendaklah kita melakukan taqarrub dengan Tuhan. Bila seorang tu taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul, ya, dengan cara adab-adab yang tepat, maka dia akan dapat satu pembukaan dia dengan Tuhan, ya. La sami'ta mukhatabah, dia akan dibukakan, dipanggil kasyfis syam'il, ya, kasyaf batin dia tadi tu, pendengaran batin dia akan dibuka, ya, dengan Allah SWT. Itu hasil daripada mana? Dia melakukan taqarrub, mana pendekatan diri dengan Tuhan. Dan pendekatan diri dengan Allah dia tak akan berlaku, melainkan kita melakukan penjarakan qalbi dengan makhluk, ya. Kalau qalbi kita asyik dengan makhluk, dia tak akan terbuka.
kadar mana kita kurangkan dengan makhluk, kadar itu Tuhan akan bukakan dengan dia. Ya, kita nak terbuka dengan Tuhan, tapi kalbi kita dengan makhluk tak habis-habis, dia tak buka. Ya, sebab dua benda yang berlawanan tu. Ya. Kaifa yashruku qalb suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak percaya dengan nur Allah Ta'ala, sedangkan ya, hati kamu masih berhadap kepada dia, pada makhluk. Ya. Kaifa yashku qalbun suwarul aqwan muntabi'ah. Rupa-rupa makhluk ni makin terlekat dalam kalbi dia. Mana sila bersihkan tu, menghadap makhluk, pangkat, jawatan, so buang tu benda tu. Ya, kita dengan dia baru dia buka. Atau di antara dia itu dia duduk dalam maqamul qurbi, makam kehampiran dengan Allah Ta'ala. Dan orang bila berhampir dengan Tuhan apa dapat? Dan macam-macam lah dia dapatkan. Ya, orang dah hampir dengan raja, macamnya projek dia dapat. Begitulah, lebih lagi kita dengan raja, segala raja huwallah Ta'ala. Bila ada maqamul qurbi, ketika itu dia akan bukakan maqamul mukhatabah. Kalau tak dapat mukhatabah, mana kita masih duduk dalam maqamul mu'di. Apa maqamul mu'di? Kalbi kita banyak lalai dan jauh daripada Allah Ta'ala. Habis. Walakin man istayqaza syahida wa man nama lam tasma' wa man nama lam tasma' uzuna qalbih wa lam tashhad basiratuh walakinil hijabu markhiyun walau annal ibad fatinu lam yuqbilu illa ala Allahi wa lam yajlisu illa baina yadayhi wa lam yastaftu ghairahu liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak wa in aftakal nasu wa in aftauka. Ini kaedah besar Nabi bin. Akan tetapi siapa yang terjaga pasti menyaksikan. Siapa yang tak tidur, nasaya dia dapat menyaksikan benda yang layak disaksikan oleh mata kasar dia. Itu kalau mata kasar. Dia nakkan mata dalam sini tu, satu kiasan. Dan siapa yang tidur pasti dua telinga hatinya tidak mendengar. Manakala kalbi dia tidak duduk dalam yaqazah dengan Tuhan, dia tidak khudur dengan Tuhan, nasaya telinga dalam dia akan tertutup. Dia panggil pekak panggil. Ya. Itu makna kata manis taikaza syahidah. Ya, siapa yang diduduk dalam keadaan jaga, maka dia akan dapat menyaksikan. Ya, kita tak boleh jadi saksi orang tidur dan dia pergi mahkamah, saya menyaksikan. Bila pukul tu? Apa menyaksi? Tapi masa tu saya tidurlah. Mana boleh saksi? Dia tidur mana boleh saksi, dia mesti jaga. Begitulah, hati kita akan dibukakan bila dia sentiasa jaga dengan Tuhan. Jangan tidurkan hati kita walaupun sesaat dengan Tuhan. Full time dan ni. Nak berjalan ke tempat besar ni bukan kecil. Dan basirah, mata dalam di mata hatinya tidak mampu menyaksikan kalau dalam keadaan dia lalai, dia tertidur. Ya. Sebab itu perjalanan menuju ke hadrat Tuhan, musuh paling besar dia apa? Ghaflah, lalai. Dia nak full time. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Itu isyarat zikir yang diberikan oleh Rasulullah khas kepada Sayyidi Ahmad Ibn Idris, Qutubul Ghaus, wali besar dan itu zikir isyarat kepada makam awliya, sentiasa hati dan lamha kelipan mata dengan Tuhan. Ya, tu faham tu. Bukan jalan-jalan ni. Sebab imam-imam tarekat bukan jalan-jalan orang. Semua orang yang hebat-hebat, kutub besar. Ya. Kita balik tak kenal Sidi Ahmad Idris kan, kalau buka kitab dia masya-Allah. Ya, buku yang banyak kitab ni. Besar-besar karangan dia. Kita kadang-kadang tak kenal sebab kadang-kadang kita tak dekat, sebab pengenalan itu penting. Mengenal Tuhan dekat dengan sebab dia lebih kenal. Tak kenal tak cinta. Sebab cinta dengan Tuhan mesti berhasil dengan makrifah, kenal. Baru dia cinta. Begitu dengan sama kita. Bila dia kenal seorang tu baru dia rasa hebat. Bila tak kenal tu, sebab Sidi Ahmad bin Idris itu isyarat zikir fikul amatin tu zikir ahli makrifat yang tinggi. Sebab tiap-tiap nafas dan lamha kelipan mata dia dengan Allah. Bila dengan Tuhan bermakna dia duduk dalam makam apa? Taqarrub dia dengan Allah Ta'ala. Maqamul qurbi.
Bukan maqamul ghaflah. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani imam tarekat Qadiriyah pula, diberikan mukasyafah kepada Allah Ta'ala dalam suluk. Anak murid dia terlupa Tuhan satu saat ni, dia tarik-tarik terlupa sikit dia, maka dia mukasyafahkan syaitan datang urung 1000 orang tu dalam keadaan apa? Macam lalat urung bangkai. Lalat urung bangkai macam tu. Itu 1 second, 1 saat lupa tu. Kalau 1 minit, 1 jam, tak tahulah. Tu bukan urung, dia lacak kita. Sebab pening kepala kita bayar nak ngadap Tuhan, sebab kurang zikir. Dia zikir kena full dan kena banyak. Ya. Tu maknanya. Allah karim. Kau pusing-pusing, kata Ibnu Ajibah Al-Hasani, kasratu zik. Iza kasrat zik safat asrar, wa ya safat asrar kana Allah ma'allahi qarar. Bila banyak zikir banyak nur. Bila banyak nur nak saya apa? Safat asrar, sir dia akan jernih cantik. Dan bila safat asrar kana ma'allahi qarar, dia akan diletakkan menjadi orang yang berdamping dengan Tuhannya, yang mana dekat. Allah. Akan tetapi terjaga pasti menyaksikan. Siapa yang jaga, mana kalbi dia hidup, terang tak tidur, dia akan dapat berbagai pembukaan termasuk dia. Dan siapa yang tidur, pasti 2 telinga hatinya tidak mendengar. Orang tidur nak dengar tuan ni. Dan basirah mata hati dia tidak mampu menyaksikan gelap. Mana apa? Di golongan bukan ahli mukasyafah, di golongan ahli mahjub, orang yang dihijab. Dan tetapi hijab itu sangat labuh, mana belum disingkap tu maksud dia. Hijab dia markhiyun. Bila kalbi dia tidur. Ya, bila dia tidur, makna dia punya hijab tu, makna kalau panggil apa? Dia selimut habis sampai kepala habis tu. Ya. Jasad dia diselimutkan dengan kelalaian. Langsung dia tak boleh memandang gelap. Itulah kedudukan orang yang lalai, beza jauh tuan ni. Ghaflah tu bahaya besar tu. Dan sekiranya para hamba itu cerdik, tidak pasti mereka tidak menghadapkan dirinya melain hanya kepada Ta'ala. Mana orang yang pintar, orang yang menghadapkan diri dia hanya kepada Tuhan, Tuhan cerdik. Bagaimana kalau dia menghadap daripada makhluk, tu orang bodoh. Makhluk apa dia? Dia sama kita sama taraf je, makhluk yang sedang sama-sama meraih pemberian dari Allah. Kita cari yang memberi, bukan pemberi. Pemberi bukan yang menerima pemberian. Pemberian makhluk. Cari pemberi, huwallah ta'ala. Mereka tidak duduk melainkan hanya di hadapannya tu. Ya, sampai peringkat kita nak apa je? Duduk bersama dia, berjalan dengan dia, makan, bercakap, melihat, mendengar dengan dia. Wah, dia apa makna? Dia kena jaga dia. Kun ma'allah. Naklah kamu serta. Bila lapas serta, kalau digunakan dengan makhluk, maknanya jarak dekat, kanan kiri serta kita berjalan serta. Tapi bila ma'a dengan Tuhan, jangan pakai makna tu jadi kafir kan. Sebab kita mukhalafah dengan Allah Ta'ala. Segala lapas yang digunakan makhluk, bila dipakai kat Tuhan, makna dia lain. Dia kata ma'iyah. Apa makna ma'iyah? Muraqabah ma'iyah. Apa makna ma'iyah? Serta. Wa huwa ma'akum. Apa makna serta sini? Serta bil af'al, serta bil tajalliyat. Mana serta dia dengan memandang ta'aluk. Dia serta dengan inkishaf ilm, inkishafil basar, inkishafil sama'. Dia serta dengan makna apa? Iaitu terbuka akan apa? At-taksirul qudrah wa taksisul iradah. Itu makna ma'iyah dia dengan Tuhan. Mana ada manusia yang lepas daripada makhluk, yang lepas termasuk kita lepas daripada taksis iradat? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk yang dia terlepas daripada kudrat Tuhan? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk yang terlepas daripada ilmu Tuhan? Tak ada. Mana ada makhluk lepas daripada samak basar Tuhan, ilmu Tuhan? Ada? Tak ada. Mana itu benda tu nak diistighdarkan, dimuraqabahkan. Ya, kita syukur kalbi sentiasa memandang benda tu. Bukan makna serta Tuhan duduk sebelah kita, bukan. Dia duduk depan kita, ke belakang macam tu, bukan. Itu makhluknya pakaian. Tiap-tiap sifat yang layak dipakai pada makhluk, maka itu mukhalafah. Wallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala menyalahi semua itu. Allah Ta'ala dia ta'ala Allahu uluwan kabira. Allah Ta'ala maha tinggi, maha suci daripada tasyabbuh, ada keserupaan dengan makhluk, zat, sifat, af'al. Dia dengan cara, sebab apa? Dia wajib, kita mungkin. Allah Ta'ala wajib wujud, sifat dia wajib. Bagi kita mumkin. Ya, dua benda yang mughayarah, hakikat berbeza, maka dapat dia pun berbeza. Sebab tu cara tauhid am pun kata Sayyidina Abu Bakar apa? Al-ajizu ani idraki idrakun
lemah daripada mendapat. Apa nak mendapat? Nak mendapatkan keserupaan makhluk dengan Tuhan. Tak boleh, tak ada jalan. Itulah mendapat. Itulah maksud kenal. Kalau dia boleh serupakan Tuhan dengan makhluk, itu bukan kenal. Sebab hakikat dia tak serupa, mesti dia dapat tak serupa. Kalau hakikat dia tak serupa, dia dapat serupa, itu bukan dapat. Itu tak kenal lagi. Ya. Maka kita dengan Tuhan begitu jarak jauh. Ta'alallahu uluwan kabira. Maha suci Tuhan secara suci yang maha besar daripada serupa dengan makhluk. Sebab tu lapas berhadap, dekat, hampir, itu semua lapas-lapas digunakan pada Allah, digunakan pada makhluk. Tapi bila guna dengan Tuhan, kena faham makna dia. Ya, jangan disuruh dengan makhluk, nanti jadi rosak nanti. Itu sebab apa-apa ilmu pun dia kena berilmu. Tauhid am kena ada ilmu, tauhid khas kena ada ilmu. Sebab tu tidak ada imam-imam tariqah, ulama-ulama besar sufi, yang mana-mana tarekat yang tidak mengeluarkan tulisan kitab yang kita ada. Semua ada. Sidi Ahmad Idris ada kitab dia, si Bahauddin ada kitab, semua ada. Sebab apa? Dia bimbang takut orang bawa menyalahi apa yang dibawa. Ya, buat banyak berlaku dan tarikh guru atam macam ni, dia buat tafsir sendiri, banyak berlaku. Dia jadi rosak. Sebab tu dia mengarang kitab besar-besar dan Qanat Syabban ke, ya, di antara dia Syekh Ahmad Al-Faruqi, masya-Allah, kitab dia besar-besar. Ya, kitab nafahat dia, ya, dan kitab apa? Dia punya apa, tabakat dia besar-besar dan dia orang tuliskan banyak. Sebab apa? Benda tu penting supaya menjadi panduan. Jangan terkeliru yang bahaya kan. Yang tidak mampu menyaksikan dan tetapi hijab itu sangat labuh, ya. Nak singkap tu kan senang tak, nak terbuka. Dan sekiranya para hamba itu cerdik, pasti mereka tidak menghadapkan diri melainkan hanya kepada Allah. Mana orang yang zaki, yang cerdik, orang yang menghadapkan qalbi dia kepada, ya, zat yang sebenar wajib dicintai, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak duduk melainkan hanya, ya, di hadapannya. Faham hadapan tu? Hadapan bukan Tuhan depan kita macam ni, bukan. Mana sentiasa maknanya kita berhadap qalbi kita dalam memandang akan taksirul qudrah, taksirul iradah, ya, inkishafil ilmu, itu berhadap tawajuh dia panggil. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu tawajuh tu. Dalam sembahyang ada tawajuh. Aku hadapkan, mana qalbi kita menghadap, iaitulah menyaksikan kebesaran dan keagungan dia. Dan mereka tidak meminta fatwa melainkan kepadanya. Dia minta fatwa, istafti qalbak, minta fatwa oleh kamu akan hati engkau. Wa in aftakan nas, jika memfatwa akan kau manusia. Kerana sabda Nabi SAW, minta fatwa dengan hatimu, sekalipun manusia memberi fatwa kepadamu dan sekalipun mereka memberi fatwa kepadamu. Maksud dia apa tu? Orang yang sudah bersih jernih hati dia daripada kelalaian, mengantuk, ghaflah, ya, maka dia hati dia akan jadi bersih ibarat cermin yang sudah dilap terang. Maka nak tengok gambar apa semua, tengok dalam cermin nampak kan. Mana dia akan diberi fatwakan oleh qalbi dia. Apa masalah? Tuhan akan berikan ilham rabbani kepada qalbi orang yang sudah bersih di kalangan arifin billah. Batu pandangan dia tepat kan, sebab dibuka hijab. Dia memandang dengan pembukaan hijab yang telah disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada mana tadi? Ya, bila dia elakkan mengantuk rohani. Rohani jangan bagi mengantuk, kan dia terbabas. Sentiasa hadir rendah ni, bahawa dia akan dapat terbuka benda-benda yang telah dibukakan. Sampai peringkat dia boleh bertanya dengan qalbi dia, maka diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian li'annal khawatir ilahi ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana fa inna khairakum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya